Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Kita berada pada bab yang keempat, iaitu zikir i'tidal dan doa antara dua sujud. Terakhir perbahasan kita ialah pada zikir i'tidal yang ketiga, muka surat 102. Kita dah baca bacaan tu, cuma kita tak sempat masuk pada keterangan. Tapi tak apa, malam ni kita tengok lagi bacaan yang ketiga ni. Apa dia bacaan itu? Iaitu hamdan katsiran tayyiban. Muka surat 102 kita baca hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah. Qala سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari daripada kitab azan, bab fadlu Allahumma rabbana lakal hamd, bab kelebihan menyebut Allahumma rabbana lakal hamd. Kalau kita tengok terjemahan dia pada muka surat 102, Rifa'ah Rafi' radhiyallahu anhu bercerita. Rifa'ah bin Rafi', dia tinggal perkataan bin tu. Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bercerita, kami salat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Apabila bangun daripada rukuk, baginda pun menyebut Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya, iaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Ma'ruflah yang tu. Lalu seorang lelaki pun berkata, dia sambung lepas daripada sami'allahu liman hamidah tu dengan dia kata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tuhan kami, bagi engkau segala pujian tertentu, pujian yang banyak, baik diberkati padanya. Dia sebut
lepas daripada sami Allahu liman hamidah, dia bukan hanya sebut rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd sahaja, tapi dia tambah bagi panjang sikit, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Selesai salat, lepas pada salat Nabi pun tanya, manil mutakallim, siapa yang telah sebut perkataan hamdan tayyiban hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Maka sahabat yang kata tu pun dia mengaku, qala ana, dia pun mengaku, aku yang sebut perkataan tu. Qala ra'aitu, Nabi kata, aku melihat bid'atan wa thalathina malakan, 30 malaikat ataupun lebih, yabtadirunaha, berebut-rebut untuk mencatat amal pahala daripada ucapan tersebut. Berebut-rebut nak jadi yang paling awal, mencatat dan bawa pada Allah Ta'ala pahala daripada bacaan itu. Itu lebih kurang maksud dia. Poin dia ialah pada bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kita tengok dalam keterangan, terdapat riwayat lain. Yang pertama, poin pertama, terdapat riwayat lain dalam Jami' At-Tirmizi, doa yang dibacakan berbunyi alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Lain sikit. Ini riwayat daripada Tirmizi dalam kitab dia Jami' Tirmizi, Jami' Al-Mukhtasar Tirmizi. Ada tambahan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Beza dengan riwayat Bukhari, dia hanya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang ni tambah lagi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Maksud mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda tu ialah diberkati ke atasnya sebagaimana disukai dan diredai oleh Tuhan kami. Penerangan beza antara riwayat Bukhari dengan riwayat Tirmizi itu ada pada muka surat 104. Apa yang disebutkan oleh penulis buku ni bila mana dia combine dua riwayat, dihimpunkan dua riwayat? Dia kata, dia buat persoalan, jika begitu apakah perbezaan al-mubarak pertama dengan kedua? Ada pendapat mengatakan al-mubarak kedua ialah sebagai penegas atau penguat kepada mubarak yang pertama. Kita mungkin dah sebut sini, perkataan mubarak ni datang daripada asalnya barakah, ataupun kita Melayu sebut berkat. Maknanya sesuatu yang penuh kebaikan, sesuatu yang penuh kebaikan. Ada pendapat mengatakan al-mubarak pertama bermaksud bertambah kebaikan, manakala mubarak yang kedua bermaksud berkekalan kebaikan itu. Tapi poinnya nak sebut sini ialah pengharapan kebaikan yang bertambah-tambah dan berkembang. Tadi pun dalam khutbah Jumaat kita di Negeri Perlis pun ada sebut tentang lafaz perkataan berkat tu. Bawa takrifan dia daripada Al-Imam Al-Asfahani. Imam Asfahani terkenal, ada satu kitab yang dia tulis, dia beri takrifan terhadap mufradat kalimatul Quraniyah. Kalimah-kalimah yang ada dalam Quran tu, dia kembangkan makna dia. Untuk kita tengok satu-satu perkataan tu, konteks dia bukan sempit tapi luas. Perkataan barakah ialah satu perkataan yang menggambarkan kebaikan yang luas. Tak boleh untuk kita faham pada satu sudut saja, tapi dia luas. Cuma nak sebutnya beza antara riwayat Bukhari dengan riwayat Tirmizi ni ialah ada tambahan lafaz. Riwayat daripada sahabat yang sama, iaitu Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Cuma Bukhari dia riwayat Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kalau riwayat daripada Tirmizi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda.
Macam mana riwayat daripada Tirmizi ni boleh panjang sikit, sedangkan riwayat pada Bukhari dia pendek? Sebab Imam Tirmizi menerima riwayat daripada perawi-perawi lain, lalu dia himpun sekali dalam kitab dia Jami' Tirmizi. Hari ni orang kecoh dengan satu isu, iaitu satu orang digelar dengan gelaran Maulana dia ni, mengatakan Imam Bukhari tak faqih. Semalam kecoh satu video, seorang tok guru kata Qaradawi ni sewel. Saya malah sebut dah, saya dah jawab dah yang tu semalam. Okay. Hari ni kecoh pula satu video, orang kata Bukhari ni bukan faqih, dia seorang muhaddis, dia bukan faqih. Kita pun kadang-kadang terfikir dengan perwatakan orang yang bercakap, dengan title yang diberikan dan diletakkan pada dia, orang yang ada gelaran Maulana ni lah orang yang datang pengajiannya daripada aliran daripada benua India, kebanyakannya lah India, Pakistan, yang mana mereka ni melalui daurah hadis, mereka belajar kitab-kitab secara mendalam. Kita kena tahu bahawasanya ulama hadis ialah antara ulama hadis daripada India, antara ulama yang paling banyak menonjolkan fiqh Imam Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari. Bukan ulama daripada benua lain. Ulama daripada India ni antara ulama yang paling banyak buat penambahbaikan pada kitab-kitab hadis ni, bukan hanya bincang riwayat semata-mata, tapi bincang pada benda-benda yang lebih luas. Sebab tu kalau tengok Maulana Zakaria Al-Qandahlawi, terkenal, orang yang belajar India, orang yang join tabligh ni dia kenal nama ni. Qandahlawi ni bukan nama yang asing. Dia ada buat satu kitab Al-Abwab wat Tarajim. Apa kitab ni? Al-Abwab wat Tarajim ni ialah kajian terhadap bab-bab dan juga subtopik dalam Sahih Bukhari, 8 jilid. Bukan kaji hadis, kaji kenapa dimulai dengan kitab Badi'il Wahyi, ujung sekali Kitabut Tauhid, kitab yang kedua ialah Kitabul Iman, kitab yang ketiga ialah Kitab Ilmu. Di bawah kitab Badi'il Wahyi itu ada berapa pula bab kecil-kecil. Hubung kait antara semua bab tu ada kajian khusus. Yang kaji ni ulama India. Daripada susunan bab-bab ini, para ulama merumuskan Imam Bukhari cuba ingin menzahirkan kecenderungan dia dalam perkara berkaitan dengan akidah ataupun perkara berkaitan dengan fiqh daripada susunan bab dalam kitab Sahih Bukhari. Sebab tu orang yang menekuni dan bergelumang dengan kitab Sahih Bukhari akan tahu Al-Imamul Bukhari bukan hanya satu orang tokoh yang kerja dia himpun saja hadis, tapi satu orang tokoh yang Tuhan beri kecerdikan dalam kepala dia luar biasa. Dia juga ada isyarat-isyarat halus bagi orang yang kaji kitab dia. Bagi orang yang tak kaji, mungkin dia akan nampak dia hanyalah sebuah kitab yang menghimpunkan hadis. Di Malaysia kita ni, antara tokoh yang berusaha untuk mengangkat Imam Bukhari lebih tinggi daripada mengenalinya sebagai seorang yang tulis Sahih Bukhari ialah Maulana Asri Yusof daripada Kelantan. Dah bertahun dia tulis macam-macam tulisan, artikel, buku lagi untuk bawa idea fiqh Bukhari tu. Imam Bukhari ni dia ada fiqh dia. Dia ada kecenderungan pandangan fiqh dia yang sendiri, tapi dia tidaklah diangkat sebagai tokoh fuqaha seperti mana tokoh-tokoh yang lain macam Imam Bukhari, macam Imam Syafi'i ataupun Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah. Cuma dia ada kecenderungan tu. Sebab kita kena tahu Imam Bukhari ni berguru dengan Ishaq bin Rahawai ataupun Ishaq bin Rahuya, yang mana dia ni pun alim dalam bidang fiqh. Cuma nak kata dia tak faqih,
Nampak sangat kita tak tahu ada kajian tentang nak angkat fiqh Bukhari ni. Saya pun tak tahu apa nak jadi dengan keadaan semasa di negara kita ni, bila mana ada orang-orang ni yang dia bercakap dengan sangat confident, mengeluarkan fakta-fakta, bukan fakta lah, maknanya mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Kalau fakta ni benda betul, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang separuh masa tak jelas lagi, sehingga daripada kenyataan dia tu orang akan nampak Imam Bukhari ni macam biasa je. Tuan-tuan kena tahu hubungan baik, sebab kebetulan malam ni kita baca riwayat Bukhari dengan riwayat Tirmizi. Hubungan baik Imam Bukhari dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni murid kepada Imam Bukhari. Imam Tirmizi ni belajar hadis daripada Bukhari. Imam Tirmizi tulis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi itu ialah sebuah kitab hadis yang disusun dengan bab-bab fiqh, dan hadis-hadis dalam semua kitab Jami' Tirmizi ini ialah hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dan hujah oleh semua para fuqaha untuk banyak isu, kecuali dua hadis. Ada dua hadis saja yang fuqaha tak guna sebagai hujah daripada kitab Jami' Tirmizi. Ada orang dia panggil kitab Tirmizi ni dengan Sunan Tirmizi, tapi yang tepatnya ialah Jami' Tirmizi. Dia tiru style tok guru dia Imam Bukhari tu, dia tulis Sahih Bukhari, dia pun beri nama Jami' Mukhtasar min Sunani Rasulillah. Lebih kurang macam itulah, sebab setiap kitab ni dia ada nama-nama khusus kitab dia. Dan di Malaysia kita ni ada satu orang tokoh, Syekh Idris Al-Marbawi, yang telah cuba menterjemah dan menghuraikan Jami' Tirmizi ni, dan terkenal kitab itu dengan nama Bahrul Mazi. Cuma kita kadang-kadang kita tahu Bahrul Mazi ni kitab kuning, sebenarnya ianya adalah terjemahan daripada Jami' Tirmizi dalam bahasa Melayu. Tidak ada orang Melayu buat pada waktu tu, melainkan dia orang pertama. Tuan-tuan boleh bayang berapa jilid tu. Cetakan dia dalam bahasa Melayu Rumi, tulisan Rumi tu pun dah 24 jilid lebih kurang. Yang cetakan Jawi tu mungkin kurang sikit. Dan antara yang aktif mengajar buku tu ataupun kitab tu ialah Datuk Ustaz Samsuri di Penang. Dah lama, 15 tahun dan lebih, daripada zaman kaset sampai zaman orang rakam pakai live Facebook ni. Itu antara orang yang belajar daripada anak murid daripada Syekh Idris Marbawi ni. Belajar betul. Idris Marbawi daripada Lubuk Merbau di Perak ni. Cuma nak katanya, yang saya jadi pelik tu ialah dia ni ialah orang yang ada title Maulana. Tak kira lah dia ni aliran apa, dia aliran tradisional ke, dia aliran yang pembaharuan ke. Biasanya kalau orang yang belajar di aliran India ni, dia akan tahu benda-benda ni. Dia akan tahu. Saya pun tak tahu kenapa, apa faktor yang menyebabkan dia keluar perkataan tu. Tapi kita tahulah Imam Bukhari ni adalah satu orang yang faqih. Cuma pandangan-pandangan dia belum kita korek lagi. Saya ingat saya belajar Sahih Bukhari ni dengan guru di Jordan dulu, Profesor Dr. Ali Ajin, hafizahullah, masih lagi hidup, duk ada sekarang ni. Belajar satu bab daripada Sahih Bukhari, satu kitab pada Sahih Bukhari, iaitu Kitabul Ilm, kitab ilmu. Bahas hubung kait antara bab ni dengan bab ni, bab ni dengan bab ni. Dalam kitab tu dia ada bab ni, bab ni, bab ni. Hubung kait tu saja satu sen, satu semester kita belajar habis. Tak masuk lagi hurai rijal perawi dalam Sahih Bukhari tu, dalam bab tu. Nak kata luas. Sebab itulah para ulama meletakkan sebaik-baik kitab selepas Al-Quran ialah Sahih Bukhari. Sebab apa? Dia ada banyak cabang-cabang ilmu dalam tu. Ada padanya bab berkaitan akidah, ada padanya bab berkaitan dengan ibadah, ada padanya bab berkaitan dengan fiqh. Jadi orang yang nak kata Imam Bukhari ni bukan faqih, tak tahulah dia baca tara mana kajian tentang Imam Bukhari
Saya kira di Malaysia kita ni, tanpa melihat universiti-universiti di luar negara, cukup universiti di Malaysia ni pun, tuan-tuan carilah fakulti pengajian Islam di mana-mana universiti pun, bila mana masuk kajian pada Sahih Bukhari, mereka akan sebut kecenderungan Imam Bukhari dalam fiqh. Cuma kadang-kadang pandangan dia memang berlawanan dengan fuqaha-fuqaha yang lebih terkenal seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah. Cuma kita tak kata dia tak faqih. Dia ada pengetahuan tentang fiqh. Sebab bila mana kita sebut macam tu, dan dia bawa lah satu cerita sebagai hujah nak kata Imam Bukhari ni bukan faqih. Hujah orang tanya Imam Bukhari, adakah satu orang tu disabitkan sebagai saudara susuan hanya kerana minum daripada susu kambing yang sama? Orang tanya Imam Bukhari. Dua orang ni dia bukan adik-beradik, tapi dia pernah minum susu daripada kambing yang sama. Bukan minum susu daripada ibu susuan tu, kambing yang sama. Orang tanya pada Imam Bukhari, sabit tak dia ni adik-beradik susuan? Imam Bukhari pun jawab, ya sabit. Lalu orang pun kena Imam Bukhari kata, tengok, dia tak cermat jawab. Yang betul boleh jadi adik-beradik susuan ni lah minum daripada susu ibu yang sama. Saya tak tahu cerita tu, saya tak pernah dengar cerita tu, kita pun tak buat carian lagi. Tapi entah betul ataupun tidak cerita tu, tapi kalau tengok dari segi kedudukan Imam Bukhari ni, rasanya cerita tu macam tak betul nak disandarkan kepada Imam Bukhari. Tuan-tuan kena tahu, Imam Bukhari ni waktu dia mula-mula belajar, belum belajar lagi, mula-mula nak belajar, dia telah berlayar nak pergi ke Hijaz. Dia bukan orang kawasan Hijaz. Hijaz ni Arab Saudi sekarang. Dia orang daripada kawasan Stan country ni, Bukhara ni, Asia Tengah ni, kawasan Uzbekistan ni, kawasan-kawasan negara ni, Turkmenistan, kawasan-kawasan negara seperti inilah. Dia daripada Asia Tengah nak pergi ke Hijaz naik kapal. Dia ada harta yang banyak, duit yang banyak, duit peninggalan family dia sebagai biaya untuk dia belajar. Biaya untuk dia belajar. Waktu dia duduk atas kapal, yang ni ada dalam tarjamah Imam Bukhari. Tarjamah ni maksudnya cerita tentang biodata Imam Bukhari. Waktu dia duduk atas kapal, sementara nak sampai ke Hijaz, dia berkawan dengan satu orang. Dia rapat dengan satu orang atas kapal ni. Akhirnya punya rapat sehingga dia tertunjuk duit yang dia bawa sebagai bekal untuk biaya belajar. Duit yang dia bawa sebagai bekal untuk dia biaya belajar. Banyaklah, berapa ribu dinar emas banyak. Jadi kawan tu pun yang baru kenal ni jadi gelap mata tengok duit banyak. Tapi dia tak ambil lagi. Dia fikir macam mana nak dapatkan duit tu daripada Imam Bukhari. Lalu bila mana dah, orang kata apa, dah berehat atas kapal ni, masing-masing duduk kat tempat masing-masing, kawan Imam Bukhari yang dia baru kenal tu, dia pun pergi mengadu pada nahoda kapal. Dia kata duit dia pada sekian ribu dinar ni hilang. Dia kata duit dia. Kita boleh tak cek semua penumpang ni kok ada terambil duit ekor ataupun curi duit ekor ni. Waktu tu Imam Bukhari dah dengar cerita tu ataupun ura-ura, sebab kapal tu kapal besar, dia ada deck dia yang sendiri. Mana cerita tu khabar-khabar angin sampai, maknanya ada orang sampaikan nanti akan ada perhimpunan sikit, orang nak buat spot check, nak tengok kita punya barang ni sebab ada penumpang lain hilang barang. Apa Imam Bukhari buat? Imam Bukhari ambil duit dia, buang dalam laut yang banyak. Sebab apa? Sebab dia tak nak jadi orang yang menipu. Sebab dia tak boleh nak pertahankan diri dia, dia tak ada orang lain. Jadi dia buang duit dia supaya pembelajaran dia lebih berkat. Jadi nahoda pun buat cek, tak ada duit tu. Jadi kawan dia yang duk mengidam duit tu pun tak dapat duit tu. Cuma nak kata Imam Bukhari ni dia takut, sebab dia nak belajar hadis. Antara ciri orang belajar hadis ni, dia kena benar. Dia kena benar. Dia tak boleh menipu. Jadi dia buang duit tu. Biar tak ada duit pun tak apa.
supaya orang tak tuduh dia dengan tuduhan buruk. Sebab kalau dia belajar hadis dengan ada tuduhan seperti ini, dia akan kacau banyak untuk dia riwayat orang. Sebab ulama hadis tak akan beri pada orang yang ada kes-kes yang seperti ini, tak akan bagi hadis. Sebab hadis ni dia ketat. Hadis ni dia ketat, dia punya periwayatan dia. Cuma saya nak kata Imam Bukhari tak faqih ni ialah satu kenyataan yang kurang cermat lah. Saya tak nak katalah dia tu tak cerdik. Mungkin orang lain dia berani kata. Cuma saya kata dia kurang cermat. Tak tahulah apa faktor dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya Imam Bukhari melahirkan anak-anak murid yang hebat. Salah seorangnya ialah Imam Tirmizi ni sendiri. Okay. Jadi kata-kata seperti itu akan menyebabkan orang awam akan nampak Imam Bukhari ni biasa je. Imam-imam lain lagi hebat. Sebab cara dia sebut tu dia macam ada ke arah tu. Kalau dia tak ke arah tu pun orang akan faham dengan cara seperti tu. Orang akan nampak, oh Imam Bukhari ni ialah Imam Bukhari. Padahal dia tu tokoh yang besar dan hebat, yang ada sumbangan besar untuk umat ni. Okay. Kita masuk pada poin yang ketiga muka surat 104. Makmum dibenarkan untuk menguatkan sedikit suara ketika membaca selagi mana tidak mengganggu orang lain. Sebagai tambahan, perbuatan makmum menguatkan bacaan surah Al-Fatihah tidak digalakkan kerana tempohnya agak lama dan pastinya mengganggu orang lain yang sedang mendirikan salat. Maknanya nak sebut sini, makmum dibenarkan kuat sikit suara ketika membaca selagi mana tidak mengganggu orang lain. Ini memang ada dalam mazhab Syafi'i. Satu orang dia boleh baca kuat sikit, maknanya telinga dia dengar. Tapi jangan sampai terlalu obvious sangat dan orang rasa bacaan dia tu sudah mulai mengganggu suasana salat jemaah pada waktu tu. Jadi ini benda yang kita kena tahulah. Bila mana kita salat, kadang-kadang kita nak sebut perkataan tu, ataupun bacaan tu agak kuat. Benda tu dibenarkan mengikut pandangan sebahagian mazhab. Tapi poin dia lah jangan ganggu orang. Sebagai tambahan dia sebut sini, perbuatan makmum menguatkan bacaan surah Fatihah tidak digalakkan kerana tempohnya agak lama. Kalau zikir-zikir, tasbih tu tak apa sebab dia sekejap je. Tapi untuk bacaan-bacaan yang berkapasiti panjang macam surah Al-Fatihah ni tidak digalakkan. Dan sudah pasti ianya akan mengganggu orang lain yang ada dalam saf sekali. Okey. Selesai untuk zikir i'tidal yang ketiga. Zikir i'tidal yang keempat. Mil'us sama'i wa mil'ul ard. Yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Terjemahan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma lakal hamdu mil'us sama' wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tengok terjemahan dia. Terjemahan dia, Nabi SAW bila mana Nabi i'tidal, Nabi akan baca Allahumma lakal hamd. Maksudnya, ya Allah, bagi engkau segala puji tertentu yang meliputi langit-langit dan bumi, yang memenuhi segala yang engkau kehendaki setelah itu. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji, embun dan air yang sejuk. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, sebagaimana engkau menyucikan pakaian putih daripada kotoran. Ini bacaan zikir ketika mana i'tidal. Dia punya bacaan ni macam lebih kurang dengan satu riwayat doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Kita dah lalu pada bab yang pertama. Dia punya makna tu lebih kurang. Bentuk bacaan tu ataupun opening nak baca tu lain sikit. Tapi nak katanya intipati dalam salat ni mesti nak minta supaya bersih daripada dosa. Dan Nabi cuba buat ibarat bersihnya kita daripada dosa ni ialah seperti mana Tuhan membersihkan sesuatu ataupun mensucikan sesuatu
dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Dalam doa ni sebut tahhirni, Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan, bersihkan aku dengan salji wal barad, embun. Barad ni maksud dia embun. Wal ma'il barid, dan air yang sejuk. Sebab memang bahan-bahan yang ada elemen sejuk ni ianya lebih kuat memberi cucian berbanding bahan-bahan yang ada elemen panas. Air panas, air suam apa semua ni. Tapi kedua-duanya ada kebaikan pada sisi lain. Air suam ni pun ada kebaikan ni juga, air panas pun ada kebaikan juga, tapi dia berada pada sisi lain. Tapi yang lebih kuat untuk menyuci ni ialah air sejuk. Kemudian dalam doa tu juga Nabi ajar pada kita untuk kita minta tahhirni minadz-dzunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa, daripada salah-salah. Apa beza az-dzunub wal khataya? Okay. Az-dzunub wal khataya, kalau kita tengok ada beza di kalangan para ulama. Az-dzunub ni saya nak sebut sikit beberapa pandangan. Dzunub ialah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Memang kita plan nak buat dosa tu. Itu dzunub. Al-khataya ialah dosa yang kita lakukan kerana tak sengaja. Ada yang sebut seperti itulah, salah satu daripada pandangan. Maknanya kita ni kadang-kadang ada kesalahan yang kita buat dengan sebab sengaja kita buat. Memang kita nak buat. Ada kesalahan-kesalahan yang kita nak buat tu tak sengaja. Terjatuh kita dalam kesalahan tu. Cuma nak katanya kita memang duduk dalam situasi macam tu, iaitu situasi melakukan dosa. Itu hakikat kita. Sebab tu dalam hadis Abu Daud Nabi sebut kullu ibnu Adam. Sebahagian riwayat sebut kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu dia melakukan dosa ataupun terjatuh dalam dosa tu. Sebab perkataan khata'un tu maksudnya ialah orang yang memang berniat untuk buat dosa ataupun orang yang memang terbuat dosa. Dosa yang kita tak sengaja. Tapi dosa yang kita tak sengaja ni mungkin dia punya kapasiti pembalasan tu tak seteruk dengan dosa yang kita buat secara sengaja. Sebab tu berhati-hati dengan dosa. Cuma nak sebutnya dosa ni dia ada kesan. Dia ada kesan. Jangan kita mudah-mudah terlibat kepada benda-benda yang disebut dengan nama dosa ni. Sebab dosa ni dia kesan. Sebab tu dalam salat dia ajar untuk kita minta. Ada orang dia cuba nak normalisasikan dosa. Kalau tuan-tuan ikuti isu semasa sekarang, ada satu orang pendakwah terkenal, pendakwah yang orang kata apa, yang selalu bercakap tentang perbandingan agama, Bro Firdaus Wong, kalau tuan-tuan kenal. Dia ada buat hantaran di Instagram dia dan juga di FB dia. Dia ni antara orang yang aktif mendedahkan satu orang ni, influencer ni, yang suka buat kerja kebajikan ni, terlibat dengan isu grooming seksual ni. Suka kacau anak dara orang, suka buat benda-benda yang tak elok lah, tak senonoh. Kes dia jadi meletup di Malaysia. Saya tak nak sebut, tuan-tuan tahulah siapa orang tu. Sehingga menyebabkan kes tu berlarut-larutan. Dan antara tindakan yang dikenakan kepada orang ni, dia punya telefon bimbit tu dirampas oleh pihak polis untuk tengok apa yang dia buat, apa yang ada dalam telefon dia. Selepas daripada siasatan, ada satu siaran ataupun kata apa, ada satu kenyataan lah daripada media ni, media rasmi juga di Malaysia ni. Polis mendapati pemilik telefon ni dan orang yang duk buat benda ni, dalam telefon dia, dia melayari laman web porno. Jadi Firdaus Wong pun dia benda ni, sebab dia telah diberi tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam terhadap pendedahan dia kepada orang ni. Ada orang kata suka cari balah, dengki dengan dia, mungkin kawan ni lagi kaya daripada dia, macam-macam lah orang bagi dekat dia. Okay. Saya bukan nak sebut tentang tu. Saya nak sebut bila mana dia buat pendedahan tu, dia kata polis mengesahkan dalam telefon tu ada beberapa laman web porno yang dilayari oleh pemiliknya. Dia pun letak
sebagai hantaran FB dia, status lah di FB dan di Instagram dia. Ada orang komen kat bawah tu, orang komen kata, biasalah orang lelaki kalau tengok porno. Ajaib manusia zaman sekarang. Bila mana dia boleh sebut benda tu, dia boleh sebut, dia kata biasalah orang lelaki tengok porno. Dia sebut biasa tu ialah cubaan untuk normalisasi menonton pornografi melalui laman web yang kita sebut sebagai dark side ni, laman web gelap ni, yang memang kalau ikutkan tak boleh lepas, tapi kadang-kadang pandai dia orang buat boleh lepas. Dan ada orang-orang ni buka laman web tu. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang dia melayari pornografi, dia tengok pornografi ni, ada orang boleh rasa benda tu okey, normal. Kita tahu pornografi ni dia ada macam-macam kategori. Dia ada soft porn, pornografi yang paling halus, sampailah pornografi yang jelas. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok soft porn dulu, zaman dulu sebelum ada internet ni, ialah mengendap orang mandi, tu soft porn. Lepas pada tu tengok majalah, gunting gambar, perempuan tak apa nak pakai baju sangat, letak dalam buku. Macam dalam cerita, apa nama cerita Doremi tu, Pak Maun tu, bila mana dia baca buku sejarah tu, kena tangkap dengan bentara guru tu, baru tahu dalam buku sejarah tu bukan sejarah. Dalam buku sejarah tu ada gambar perempuan tak apa nak pakai baju. Itu pun sejenis daripada pornografi hakikatnya. Cuma sekarang ni pornografi yang bentuk video. Tengok, berbayar lagi. Ada subscribe monthly, bulanan. Benda ni tuan-tuan kena tahu. Ada orang di Malaysia ni dia rasa benda tu okey, normal. Memang benda tu membimbangkan di negara kita, terutamanya untuk anak-anak belasan tahun ni. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai masuk IPT, benda ni dinormalkan. Bukan lelaki saja, perempuan pun. Ada orang dia kata okey. Tuan-tuan boleh bayang, kalau yang melayari pornografi itu orang yang dah berkahwin, orang yang dah kahwin, dia lelaki, dia tengok pornografi, dia tengok aurat perempuan lain. Dia bukan tengok aurat yang biasa-biasa. Kawan tu tak pakai apa dah pun. Adakah benda tu normal? Orang yang kata benda tu normal, dia reda ataupun tidak kalau pasangan dia, isteri dia tengok lelaki lain dalam keadaan yang sama. Kalau dia okey, memang teruk tamadun manusia pada zaman sekarang. Satu orang lelaki dia akan rasa tercabar bila mana isteri dia tengok benda tu. Jadi tak boleh nak kata benda tu normal. Tak boleh kata. Orang yang saya tahu, ada orang yang ketagihan pornografi. Orang yang ketagihan pornografi, dia kena berubat. Memang kita tak dapat nafikan, ini ialah penyakit yang sudah menjadi kebejatan sosial. Bejat, benda ni dah ada dah. Ada orang dia tak boleh. Dia memang cara dia nak dapatkan hormon kegembiraan dalam hidup dia ialah dengan dia tengok pornografi. Ini normalisasi dosa. Normalisasi dosa. Sebab waktu otak kita ni tengok benda-benda macam tu, otak kita ni dia akan rembeskan satu hormon nama dia dopamin. Hormon yang sama yang keluar bagi orang yang menagih dadah, hormon yang sama. Cuma orang menagih dadah, dia suntik something, otak dia pun keluarkan hormon dopamin. Waktu tu dia akan khayal, dia akan nampak macam-macam. Bagi orang yang ketagihan pornografi pun benda yang sama. Benda yang sama. Ini ustaz-ustaz dia kena cakap benda macam ni. Dia tak boleh juga stick pada kitab semata-mata. Dia kena sedar masalah sosial di sekeliling pun dahsyat, yang perlukan kesedaran benda ni. Dan kita pun tahu, kita Malaysia ni mengalahkan negara jiran. Kita perlis padan dengan Thailand. Thailand tu kalau dia normal pornografi, okey, sebab dia bukan negara Islam. Tapi di Asia Tenggara, kita nombor 1. Pelayar pornografi tertinggi di Asia dapat ke Malaysia. Yang mana dalam bendera Malaysia tu ada sabit, ada bintang pecah 14, bulan sabit dengan bintang tu lambang Islam. Itu bukan saja-saja letak. Kalau negara sebelah tak apa, dia hanya line-line macam tu je. Tapi dia orang pun tak sehebat kita. Ini benda yang menakutkan. Sedangkan orang Islam diajar dalam salatnya,
Bukan sekali minta ampun pada Tuhan, dua tempat. Iftitah pun ada, i'tidal pun ada. Minta pada Tuhan supaya ampun dosa. Tiba-tiba ada orang boleh kata normal tengok benda macam tu. Ini musibah. Tidak lain, tidak bukan, ianya datang daripada meremehkan salat. Tu je poin dia. Sebab dalam Quran Tuhan sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'ash syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ni dalam surah Maryam. Tuhan kata, kami akan ganti generasi manusia ni daripada satu generasi ke satu generasi. Dan generasi yang teruk ialah generasi yang mengsia-siakan salat. Tak rasa apa dengan salat. Apa jadi pada generasi ni? Wattaba'ash syahawat. Dia akan ikut syahwat dia. Dia akan jadi hamba syahwat dia. Salah satunya ialah menormalkan pornografi ini. Sebab itu ialah petanda kepada hamba syahwat. Hamba kepada syahwat. Sebab tu kita belajar upgrade solat ni dengan kita belajar riwayat-riwayat yang berbagai-bagai Nabi baca dalam solat ni, tak lain tak bukan untuk melazatkan solat kita, supaya kita tak rasa solat kita ni satu stage sama. Daripada pandai solat sampai hari ni hidup di dunia sebagai Muslim, macam tu je solat. Maka solat yang macam ni tidak akan memberi rasa kelazatan waktu dia solat, dan tak akan mampu menjadi benteng untuk dia menghadapi perkara-perkara mungkar dan fahsyak. Sebab Tuhan dah janji, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh benteng orang daripada fahsyak. Fahsyak ni ialah benda-benda macam ni lah. Benda-benda dalam kain, pornografi, benda-benda macam ni. Itu fahsyak. Mungkar ialah benda-benda yang jelas kejahatannya. Benda-benda yang terang, jelas kejahatannya. Kalau salat tidak dapat membentengi benda ni, itu kerana kita yang tidak meningkatkan kualiti salat itu. Sebab tu satu benda yang silap bila mana orang Islam ni dia faham dia kena salat. Perkataan kena tu nampak macam terbeban, tapi kalau dia seorang yang faham apa fungsi salat, dia akan tahu dia perlu salat. Ada beza bila mana orang tu dia kata saya ni kena salat, dia macam orang yang dah kena tanggungjawab. Tapi kalau orang yang tahu kesan salat tu, dia akan sebut saya ni Muslim perlu salat. Dia yang perlu salat tu, dia nak pada salat tu, sebab salat tu yang akan membentengi dia. Tapi kalau dia sebut dia kena salat, dia mungkin salat, tapi salat dia tu bila ruh, tak ada ruh apa pun, tak ada khusyuk, tak ada ruh. Akhirnya salat tu hanya menjadi tunduk, sujud yang kosong. Kita tengok apa lagi yang dia sebut. Muka surat 106. Selain itu, dalam riwayat yang lain pula digantikan lafaz kotoran itu dengan perkataan yang berbeza, iaitu lafaz al-wasakh kama yunaqqa thawbul abyadu min al-wasakh. Sebahagian riwayat, antaranya riwayat daripada Mu'adz bin Jabal, dia sebut kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-daran. Daran ni maksudnya lah kotoran, sama aja. Wasakh pun kotor, ad-daran pun kotor. Nanti kita akan tengok dalam keterangan apa beza dia. Riwayat daripada Yazid bin Muawiyah, wa fi riwayat Yazid min ad-danas. Danas pun maksud dia kotor. Keterangan, ada riwayat lain menggantikan perkataan wasakh dengan ad-daran, dan juga perkataan danas, kesemuanya bermaksud kotoran. Tapi ada beza, wasakh lain, daran lain, danas lain. Wasakh ialah kotoran yang bila dia kena pada baju, permukaannya, permukaan itu wasakh. Ambil tisu sapu boleh hilang. Tapi daran ialah kotoran yang sudah meresap ke dalam benang. Ambil tisu kering sapu tak ada apa, tak hilang bekas dia. Macam kita kena kuah gulai apa semua, tak hilang. Kena tonyoh sikit dengan sabun. Ad-danas dia lagi dahsyat. Dia kena tonyoh lagi, lepas tu dia kena keringkan baru hilang. Nak tunjuk apa? Dosa dia membekas. Membekas di mana? Membekas di hati. Membekas di hati. Sebab tu setiap satu dosa Nabi sebut, bila mana anak Adam tu buat, dia akan melekatlah hati dia. Boleh ditanggalkan dengan istighfar, dan juga ditanggalkan dengan permohonan ampun. Sebab doa ni ialah mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Perenggan seterusnya, amalan Nabi
sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dalil bahawa kita turut disunnahkan untuk membaca doa ketika i'tidal. Saya secara peribadi juga melihat amalan doa ini amat sesuai untuk dilafazkan ketika kita mengerjakan salat sunat taubat. Memang secara umumnya riwayat ni Nabi baca ketika salat sunat individu. Nabi tak baca pada waktu salat fardu. Sebab kita dah banyak kali sebut salat fardu ni Nabi sangat meraihkan jemaah dia. Okey. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Nanti kita akan sambung minggu depan tak? Minggu depan Raya Haji. Saya pun nak balik kampung. Minggu depan sekali lagi, bulan 7. Kita sambung doa duduk antara dua sujud. Doa duduk antara dua sujud, kita sambung situ. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.